Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi masjid, saf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tuan-tuan guru, hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Tazkirah ringkas kita pada hari ini saya nukilkan daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Satu kenyataan sahabat Nabi bernama Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas ibn Malik radhiyallahu an pernah menyatakan, salah satu nafarin fi zilli arsyir rahmani yaumal qiyamah wasilur rahim yumaddu lahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi qabrihi wa rizqihi wa imra'atun mata zawjuha wa taraka yatama fataqumu hiya 'alal aitam hatta yughniyahumullah aw yamutu war rajul ittakhaza ta'aman fada'a ilaihi al yatama wal masakin. Hadis ni atau ucapan sahabat ini menyebut ada tiga golongan. Ada tiga golongan mendapat lindungan arasy Tuhan yang Rahman, yang Maha Pemurah pada hari kiamat kelak. Selepas daripada dikiamatkan, manusia dalam tempoh Allah sahaja yang tahu ketika itu akan ditiupkan sengkala yang kedua untuk dibangkitkan keseluruhannya. Maka mereka menuju ke satu tempat yang dipanggil mahsyar. Ketika itu dalam situasi yang amat genting, matahari didekatkan. Yang selamat adalah mereka yang mendapat lindungan arasy Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dan lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan arasy Allah. Itu hebatnya. Siapa mereka ini? Yang disebut dalam hadis tu panjang, tapi saya nak sebut apa yang kita nak bincangkan di sini selain daripada 7 itu. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, ada 3 golongan yang mana mereka ini mendapat lindungan arasy Tuhan yang Rahman pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah semata-mata pada hari kiamat kelak. Kumpulan yang pertama, orang yang menyambung silaturrahim. Siapa yang sambung silaturrahim? Apa makna sambung silaturrahim? Biasanya adik-beradik, anak beranak, pak saudara, mak saudara, ibu bapa, kaum kerabat. Yang ini kita sambung silaturrahim. Sambung silaturrahim ni bukan semata-mata baik, tapi yang paling suka sekali bila berlaku ketidakbaikan. Nak baik itu Allah payahnya. Iaitulah yang berpatah arang, berkerak rotang, sampai kata-kata sumpah tak akan jejak rumah dan macam-macam lagi. Ini kerana mengikut hawa nafsu, wal iyazabillah. Maka besarnya kelebihan orang sambung silaturahim. Kenapa? Kerana itu akan menghalang daripada
gangguan syaitan dan iblis untuk menggugah orang tersebut. Iblis, syaitan, dia akan kata dia salah, hang betul, dia salah. Akhirnya orang sana pun kata kita salah, kita pun kata dia salah, yang akhirnya kita dalam keadaan terhanyut. Dan ini bala yang besar, tuan-tuan. Kelebihan orang yang sambung silaturahim ni, yang pertama, umurnya panjang. Kenapa? Kerana bila dia sambung tu, orang yang dia sambung tu akan doa untuk dia. Tuan-tuan, sambung ni banyak jenis. Ada WhatsApp, tu sambung juga. Ada telefon, sambung juga, tanya khabar. Ada ziarah. Tapi hak molek sekali sambung ialah apabila kita pergi rumah tu, kita ada orang panggil dalam istilah orang Melayu ni buah tangan. Dia meringankan beban dia. Oh, suka sangat. Dia akan ingat, dan ini yang sepatutnya. Kalau kita boleh buat macam itu, hak itulah. Kalau orang lain biasa doa sepatah je, hak ni 3 minit doa dah dapat duit. Kadang-kadang ini kita tak sedar, tu makna sambung silaturahim yang lebih baik dan sempurna, maksud saya. Jadi kalau dia menyambung silaturahim, satu kelebihan nombor satu, umurnya panjang. Kalau tak sambung, boleh jadi pendek lah. Sebab masing-masing kadang-kadang ialah manusia, dia gerak mulut tu laser, dia akan kata semoga biar matilah, macam-macam lah, waliyazubillah. Ini perkara yang kita kena jaga. Yang kedua, hasil daripada sambung silaturahim, Allah beri peluasan dari segi kuburnya dan rezekinya. Kubur dia maknanya mendapat rahmat, nikmat masa duduk dalam kubur lagi. Dan yang ketiga, Allah bagi rezeki kepadanya, luah rezeki. Dan kita tengok orang-orang macam ni rezekinya murah. Sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yabsutallahu alaihi rizqah wa yunsa lahu fi asarih falyasir rahimah." Siapa yang nak supaya Allah lempahkan dan beri kepadanya rezeki dan Allah panjangkan usianya, sambung silaturahim. Jadi orang sambung silaturahim ni betul dapat, sebagaimana kata Anas bin Malik tadi. Kedua, golongan yang mendapat lindungan arasy Allah, perempuan, wa mra'atun mata zawjuha, seorang perempuan suaminya meninggal, wa taraka yatama fataqumu hiya 'alal aitam hatta yughniyahumullah, dia jaga anak yatim daripada suaminya itu. Bukan seorang, ramai dia jaga, dia berkorban, dia beri nafkah, memang anak dia, tapi suami dah tak ada, dia tanggungjawab sehingga Allah memberi kelapangan dalam hidup dia. Ada semalam saya tengok seorang perempuan, dia umur 52 tahun, umur 19 menikah, umur 21 ke 22 kena cerai. Dapat 3 anak, dia jaga anak-anak dia, akhirnya anak dia semua berjaya cemerlang, tanggung. Ini kalau hak mati lagilah kita rasa sedih. Yang ketiga, au yamutu warrajul, ataupun dia matilah. Kalau anak tu hidup-hidup, kalau mati-mati, siapa maknanya dia akan berkorban untuk anak dia ni sampai ke akhir hayat dia. Warrajul ittakhaza ta'aman, seorang lelaki dia sediakan makanan, fada ilaihil yatama, dia ajak anak-anak yatim mari ajak makan, dan juga orang miskin. Jamu makan anak yatim dan orang miskin kesannya cukup besar. Allah sebut dalam surah Al-Insan yang selalu Tok Imam baca pada hari Jumaat, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah
la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dan mereka, yakni orang Islam yang baik-baik, beri jamuan makan daripada harta yang mereka kasihi kepada orang yang anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan perang. Dan mereka kata, sesungguhnya kami jamu kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih ataupun balasan daripada kamu. Sesungguhnya kami takut kepada Allah pada hari semua muka masa mencuka di hari akhirat kelak. Jadi khulasahnya atau kesimpulannya, untuk meraih mendapat lindungan arasy Allah pada hari kiamat kelak, berdasarkan kenyataan Anas ibn Malik ini, 3 golongan. Pertama, mereka yang menyambung hubungan silaturahim. Kedua, wanita yang kematian suaminya sanggup berkorban untuk jaga anak-anak suaminya, anak-anak yatim, sehingga Allah kayakan mereka dan senangkan kehidupan. Dan yang ketiga, seorang lelaki yang ada cita-cita dan melaksanakan. Dia kumpul duit sikit sebanyak, dia buat jamuan, dia panggil anak-anak yatim, dia panggil fakir miskin, lalu dijamukan. Mereka lah yang berhak mendapat kedudukan di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada golongan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menginsafi diri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Taqwa sebagaimana yang ditarifkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, wal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Taqwa itu terangkum padanya dengan merasa takut dan gerung kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, beramal dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran, redha dengan rezeki Allah sekalipun sedikit, dan seterusnya buat persediaan untuk kita menuju ke hari akhirat kelak, menghadap Allah dengan bekalan yang sebaik-baiknya. Benarlah firman Allah Ta'ala, hari yang dinyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita masih lagi menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan yang kita kasihi, yang menjadikan kita umatnya, dan kita sewajarnya dan sewajibnya menumpahkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut betapa kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada kemanisan iman, termasuk daripada iman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan sebab itu ayat yang kita baca daripada awal lagi, untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada Allah. Apabila kita mendakwa kita cinta kepada Allah, maka diikat cinta kepada Allah bersyaratkan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat yang dinyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika sekiranya kamu dakwa kamu cintakan Allah, maka hendaklah kamu ikut aku, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya balasannya, ya yuhibbukumullah, Allah akan kasih kamu. Bukan sekadar itu lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kamu.
Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita mungkin sebut saya cinta kepada Rasulullah, tetapi kalau kita cuba membuka lembaran sejarah, kita akan rasa terpana. Kita akan rasa betapa kerdilnya kita. Kita akan terasa betapa jaraknya kita apabila kita mengungkapkan dan melafazkan kalimah cinta berbanding dengan sahabat radhiyallahu anhum yang mempamerkan aksi yang amat luar biasa. Bukan seorang, bukan dua, tapi keseluruhan mereka menumpahkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa berbelah bagi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya, tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga aku terlebih dikasihi daripada ibu bapanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Bahkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, saya kasih Rasulullah selepas saya kasih diri saya. Jawab Rasulullah, tidak lagi ya Umar. Lalu Sayyidina Umar menyatakan, sekarang saya kasihkan Rasulullah lebih daripada diri saya. Maka jawab Rasulullah, al-an, sekarang ya Umar. Di sini menunjukkan kasih kepada Rasulullah SAW ini luar biasa. Dan kesahan kasih mereka itu jelas terbukti dalam tarikh Al-Khulafa oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan didapati tubuhnya makin lama makin kurus kerana cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini selepas dia menjawab jawatan khalifah. Bayangkan, kerana cintanya kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar, siapa tak kenal Sayyidina Umar? Tak kala berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan tegas menyatakan, siapa yang kata Muhammad mati, aku akan bunuh dan pancung dia. Kenapa? Kerana teramat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi yang menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tak sanggup lagi untuk azan. Kerana tak kala menyebut kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berjurai air matanya, sebab dadanya, emosinya tak dapat mengawalnya. Dan akhirnya beliau berpindah menuju ke Syam, menetap di sana. Dan dikatakan satu ketika beliau pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia musafir untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqam Rasulullah. Bilal bin Rabah Al-Habasyi di ujung usianya, dalam sakaratul maut, isterinya melihat keadaannya seperti itu, lantas mengungkapkan, wahazna, alangkah duka citanya. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi radhiyallahu an mengumpulkan sekuat tenaga yang ada, lalu mengubah ucapan isterinya dengan berkata, wa farhatah, alangkah gembiranya, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah, besok kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih kami, iaitu Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Ucapan seperti ini juga disebut kepada Huzaifah bin Yaman dan juga ramai sahabat-sahabat Nabi, menggambarkan kepada kita
betapa mereka cinta dan mereka kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta dan kasih pengorbanan hakiki. Saya telusuri satu kisah yang pelik dan ajaib. Bagaimana seorang sahabat Nabi bernama Zaid ibn Dasinah radhiyallahu an berada di kota Mekah, ditawang oleh orang Mekah, lalu dihukum dengan satu hukuman yang amat dahsyat, iaitu dipotong tangan kakinya mengikut sendi-sendinya, terpancuk darah keluar, mulutnya tak lekan daripada zikrullah. Lalu kata Abu Sufyan yang ketika itu belum memeluk Islam, "Wahai Zaid, kamu nak ke tidak jika sekiranya kamu dibebaskan dan Muhammad mengambil tempat kamu dihukum ketika ini?" Lantas dia jawab, "Wallahi, kalaulah satu duri yang kecil akan masuk ke dalam kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya duri semalu katakan, duri yang kecil masuk ke kaki Rasulullah sallam, aku sanggup nyawaku menjadi galang ganti." Bila dengar macam itu, akhirnya dia dibunuh. Dan kata Abu Sufyan yang menyaksikan hal tersebut dengan satu ungkapan yang masyhur, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Tidaklah aku tengok orang yang kasih kepada seseorang melebihi para sahabat Rasulullah yang kasih kepada Muhammad. Kasih dengan sekasih-kasihnya. Saya boleh bariskan banyak kisah-kisah seperti Nusaibah, seperti kisah yang dipamerkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang sanggup menjadikan dirinya galang ganti semata-mata untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah apabila kita melihat bagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min waladina wa min abaina wa ummahatina wa minal ma'il bari." Lebih kurang maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terlebih kami kasih daripada anak kami, daripada ibu bapa kami, bahkan daripada air sejuk yang diberikan ketika dahaga yang amat sangat ketika musim panas. Walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama yang dicintai. Mudah-mudahan dengan sedikit sirah para sahabat yang telah mengemukakan bagaimana sifat cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbekas dalam hati kita, dan kita zahirkan dengan kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati Allah dan kita berhak mendapat syafaat Rasulullah sallam pada hari akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mafhumnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka benar-benar beriman dengan segala rukun imannya. Mereka beramal dengan amalan saleh sebanyak-banyaknya. Mereka berpesan memesan dengan kebenaran, dan mereka saling pesan memesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر ملكنا yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir wa ayyidhu wa fiqhu lima tuhibbuhu wa tardah wa abid biwujudihi makaida ahli zulmi wal kufri wal khizlan. Allahumma arzuqil auna li abdika Datuk Kelana Pitra Datuk Haji Mubarak bin Dahak Al-Ma'ruf bi Undang Luak Sungai Ujun wa ayyidhu wa fiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bihurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. Na'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa zara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma la tada' lana fi maqamina haza wa fi sa'atina hazihi zamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mazluman illa nasartah wa la maridan illa syafaitah wa la maitan illa rahimtah ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها وأعنتها ويسرتها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله